Assalamualaikum, apa khabar semua member-member kita? Ada lagi kah yang masih tak tidur malam ni? Penat, baru balik kerja. Nak rehat-rehat sat ambil angin, susah hidup lah ni, susah hidup. Rokok pun mahal, beras pun mahal, semua pun mahal hidup dunia lah ni. Ahmad pun tak tahu nak kata apa. Apa nak jadi negara kita sekarang ni? Ja KAPP, Waalaikumsalam Bang Bayan. Ja KAPP antara salah seorang NGO yang terbaik menguruskan kebajikan masyarakat setempat yang memerlukan bantuan member kita. Jadi Ahmad menyerulah pada sahabat-sahabat kita yang mana orang kata berkemampuan, yang ada lebihan daripada segi wang ringgit, boleh kalau nak menyumbang boleh hubungi sahabat kita, member kita JAK APP, sebab dia adalah salah satu NGO yang terbaik buat masa ni. Bersama-sama dengan Ahmad dalam kawasan Pasir Putih, kita terima sumbangan daripada siapa-siapa yang menyumbang. Kemudian kita sediakanlah serba sedikit apa yang kita mampu untuk kita menolong golongan-golongan yang betul-betul tidak mampu. Itu je yang kita buat. Anak menakan kita Suhaimi Syarudin, apa khabar? Jadi Ahmad baru balik kerja, baru balik Roblox, nak rehat-rehat, sakit dada, penat. Siang sampai ke malam, tak balik-balik rumah lagi. Duduk kerja siang malam. Jadi Ahmad pun tak tahu apa nak jadi lepas ni. Kemungkinan kita punya kemungkinan kita punya tempoh PKP mungkin akan disambung lagi ke apa ke. Kan, itulah tengok, pasal kita tengok kita punya sekarang ni penyakit COVID-19 di negara kita ni bukannya makin menyusut tetapi makin bertambah-tambah. Anwar Kosmetik Murah, Assalamualaikum Bang Mat, selamat malam. Waalaikumsalam, apa khabar Anwar Kosmetik Murah, macam mana hari ni? Okey ke tak okey? Sahabat-sahabat kita Muhammad Rahimi, Ali Rasta, Anwar Kosmetik, Muhammad Sadam. Jadi letih, Ahmad pun tak tahulah nak cakap banyak. Cuma nak meluahkan rasa sedih. Sahabat kita JAKPP, kami ucapkan terima kasih kepada PDRM. Jasa anda amatlah besar. Terima kasih banyak kerana menghargai. Tapi apalah sangat sumbangan kami, anggota keselamatan ni hanya orang kata celah kuku ya. Kita bertugas untuk keselamatan negara lah, apa nak buat kan. Itu tanggungjawab kami lah. Ismail Yusof, apa khabar? Ali Rasta, ketum pun mahal Bang Mat. Tu lah, ketum pun naik harga lah ni. Tapi kalau dalam zaman-zaman gawat ni, orang nak makan nasi pun miss. Kalau masih nak minum ketum, tu memang bangang lah kan. Lah ni nak makan nasi pun susah. Beras pun habis semua, tak ada stok. Beras siam pun habis. Beras Malaysia pun baru minggu sudah daripada pertanian baru buka untuk mesin padi. Pasal beras, orang kata apa, stok beras dalam Malaysia ni kurang. Nur Fatihah, apa khabar semua? Jadi Ahmad doakan semua rakyat Malaysia, semua netizen, semua sahabat-sahabat, walaupun yang kenal Ahmad ataupun yang tak kenal Ahmad, hari ini berada dalam keadaan sihat. Orang kata stay at home, jaga diri, jaga keselamatan keluarga. Ingat, keluar untuk benda-benda yang penting saja. Pakai face mask, pakai glove kan. Jangan kita kedekut duit orang kata kedekut duit untuk keselamatan diri kita dengan keluarga kan. Kita kena pakai benda ni untuk langkah-langkah pencegahan. Ingat, COVID-19 ni dia tak kenal siapa. Dia tak kenal hang orang kaya ke, dia tak kenal hang orang miskin ke, dia tak kenal hang artis ke, dia tak kenal hang siapa. Kalau dia nak kena, dia akan kena.
member kita JKPP, dia orang ni degil amat, nak juga merayap tak tentu hala. Itulah buat masa sekarang di Pasir Putih Kelantan ni, yang dapat amat list kan sekarang ni ada dalam 20 orang lebih lah yang dah kena tangkap lah di bawah perintah PKP ni. Sahabat kita Erwan Qayyum, apa khabar? Muhammad Syafiq, apa khabar? Anwar Kosmetik Murah, peduli apa orang cakap Muhammad, yang penting kita berkira demi atasan. Semoga tim PDRM Pasir Putih sihat semua. Ya, terima kasih banyak atas doa. Orang kata penat-penat kita ni, penat lelah, apa yang kita buat ni orang hargai sikit tu. Orang kata seronok orang kata hilang penat lelah kita tu. Kita kadang-kadang kita tak minta lah orang puji, kita tak minta lah sumbangan, pasal kita faham kami frontliner barisan hadapan, kami faham tanggungjawab kami, negara memerlukan kami buat masalah ni. Cumanya kita bagi tahu itulah satu benda ni, kalau daripada satu pihak dia takkan jadi yang untuk kebaikan. Dia kena kedua-dua pihak, daripada pihak keselamatan dan daripada orang awam. Dia kena kerjasama lah. Orang kata apa arahan daripada pihak keselamatan, macam sekarang ni PDRM, ATM, Kementerian Kesihatan, kadang dah berbuih mulut lah, dah banyak video marah, maki hamun. Malam ni amat tak larat nak marah, penat sangat, penat. Daripada pagi kerja kan, berdiri, kita jaga dekat Roblox, tengah panas, lepas tu balik, duduk sekejap, malam masuk lagi, kena sejuk, badan pun dah jadi seram sejuk, asal lembik. Tapi ni orang kata apa, nak ambil masa rehat sekejap, atau kita live sekejap lah, sembang-sembang sikit dengan member kita kan. Anwar Kosmetik Murah, berjihad demi orang ramai. Itulah kata apa nak buat, tanggungjawab kita lah, kita buat yang terbaik. Muhammad Khairul, apa khabar? Muhammad Rahimi Ismail, Bang Mat, stok suria dapat mana? Sini putih-terih ni. Kita pun adalah dapat sikit-sikit daripada member yang mana sesat-sesat kan. Dapatlah sebungkus 2. Boleh lah orang kata nak buat penyambung nyawa tu kan. Tapi mahal sekarang. Suria tadi sekatun RM90. Saat 85, 80. Ya, kadang-kadang terfikir juga kan. Bodoh betul lah aku kan. RM90, RM80 kan, habis untuk bakar, buang asap ya, apa semua kan. Tapi itulah nak buat macam mana, kita dah terjebak kan, isap rokok kan. Kalau boleh hari ni pun nak berhenti, tapi masalah benda tak boleh berhenti mengejut kan. Bila amat fikir-fikir balik, bodoh lah aku. Kadang-kadang RM90 kan, kita nak beli rokok, dah boleh beli beras kampit kan, dah boleh beli makanan untuk sekeluarga. Tapi yalah, kata nak buat macam mana, kita dah terjebak dengan benda rokok ni kan. Kita slow-slow lah cuba berhenti, kurang-kurangkan. Member kita ni, apa ni, JKPP, dia beritahu, Ahmad, saya sedia bekerjasama, panggil je bila diperlukan. InsyaAllah je. Ada apa-apa yang kita perlu, nanti kita akan panggil, kita akan bagi tahu. Kita akan bagi tahu. Tengok glove pun dah terkoyak dah hari ni, 1 hari duk pakai, terkoyak lah. Tak ada stok, susah dapat stok. Ini pun kadang-kadang kita carilah inisiatif sendiri lah. Apa yang ada kita guna lah, beli duit sendiri, pakai kan. Pasal kadang-kadang supply pun tak mencukupi ya. Kita nak kerja, kita nak jaga keselamatan diri, kena beli ya. Anwar Kosmetik Murah, kemas je KPP. Dia memang kemas lah. Muhammad Khairul, tangkap aja mahal je. Itulah kita tak tahulah nak kata benda ni, orang kata apa atas permintaan lah kan. Bila ada permintaan, orang yang jual ni barang dia kurang, dia di mana, kita tak boleh nak kata apa kan. Bagi Ahmad pandai-pandai lah, pandai-pandai sendirilah nak cari makan kan. Kita sekarang ni berhadapan dengan masalah negara yang lebih besar, yang lebih genting lah. Kadang-kadang isu-isu remeh-temeh ni, orang jual rokok mahal sikit, orang jual beras mahal sikit. Pandai-pandailah kita menilai kan. Kalau kita rasa terlalu mahal sangat, okey lah, boleh nak buat aduan kan, nak buat apa kan. Tapi kalau kita rasa dengan stok barang yang tak ada, harga yang dia jual tu, orang kata dia pun untung sikit untuk dia cari makan, benda boleh bincang lah. Jumpa cakap elok lah, minta kurang ke apa kan.
Tak payah kita nak lapor-lapor, kita nak kacau periuk nasi orang kan. Tak payah lah. Jumpa, cakap lah, bincang elok-elok kan. Boleh kurang. JKPP, jangan berhenti mengejut Bang Bayan, sebab saya dah cuba, memang bahaya kepada diri dan kesihatan. Betul. Ahmad pun sebelum ni pernah cuba berhenti mengejut lah dalam sehari 2 hari, tak isau kok. Lepas tu dia rasa macam tangkap di jantung tau, jadi bila kita pergi cek di doktor kata jangan berhenti mengejut. Bila dalam badan kita dah biasa ada nikotin, tiba-tiba kita berhenti, tak ada nikotin dalam badan, jantung kita, pengepaman jantung kita tu dia akan terkejut, dia jadi lain. Tu yang akan jadi masalah. Jadi hari ni Ahmad menyerulah pada sahabat-sahabat kita, rakyat-rakyat Malaysia, member Ahmad yang mana orang kata rasa berkemampuan lah, ada lebihan daripada segi wang ringgit, ada kelebihan daripada segi orang kata harta benda sikit, yang mana rasa nak menyumbang, boleh kita carilah NGO yang kita percaya, ataupun kita bolehlah sumbangkan sendirilah kepada orang-orang yang tak berkemampuan kan. Tapi tak tahulah, ini pandangan Ahmad lah. Ahmad rasa sekarang ni Ahmad bagi rating lah dalam apa yang Ahmad nampak lah. Rating Ahmad bagi sendiri lah, ini pendapat Ahmad bagi rating sendiri. Rakyat Malaysia ni sekarang ni, apa yang Ahmad nampak, 3/10 lah. Jadinya orang 7 orang yang berkemampuan lebih daripada tahap dia, dan 3 orang tu yang sangat-sangat memerlukan. Sebab apa Ahmad cakap macam tu? Pasal Ahmad tengok dalam tempoh kita berkurung ni dah dekat 2 minggu, 3 minggu lebih ya, tengok kan. Setiap hari semua orang dia akan update tau. Duduk di rumah, masak makanan yang sedap-sedap, beli makanan COD yang sedap-sedap. Cuma adalah macam Ahmad cakap tadi lah, 3/10. Jadi yang 3 orang tu, itulah yang betul-betul tak mampu lah. Sedih lah. Tadi Ahmad ada terbaca dalam 1, 2, 3 wall, ada sahabat-sahabat kita yang hanya makan roti kering dengan cicah air teh kan, makan untuk menyambung dia punya kehidupan. Jadi itulah Ahmad cakap, yang mana rasa berkemampuan, kalau rasa tak percaya dengan NGO di luar apa semua, anda bolehlah sumbang, pergi cari dan sumbang sendiri dengan orang yang anda tahu susah, dan orang yang anda tahu tak berkemampuan untuk meneruskan dia punya kehidupan harian dia tu. Nak sumbang beras ke, nak sumbang makanan apa-apa ke, pergi kan. Macam ni lah, kita banyak orang-orang yang bekerja kan. Orang-orang ni dapat bantuan sara hidup, bantuan apa semua, yang mana ada gaji tetap tu. Jangan lupa saudara-saudara kita yang ada di kampung, jangan lupa adik-beradik kita yang mana susah kan. Kita tolong bantu membantu. Orang kata apa, hari ni hari kita senang, hari dia orang susah. Kita tak tahu lagi bila-bila masa hari kita akan jadi susah kan. Puan Farah Muhammad Taufik, apa khabar? Saya Izu Al-Karid. You are watching okay, watching. JKPP, saya tak sanggup Ahmad bila tengok mereka macam tu, tahan je air mata. Itulah je, macam tu lah. Saya pun tengok kita kadang-kadang kita sedih tengok orang macam tu kan. Cuma kadang-kadang tengok tu lah, kita tengok dalam Facebook hari-hari ya, member kita semua mungut, susah, mungut, nak bantuan hidup lah, nak itulah, nak inilah, salahkan kerajaan lah, apalah semua. Tapi Ahmad tengok sepanjang tempoh PKP ni, orang kata setiap hari Ahmad tengok dia orang update makan yang sedap-sedap je di rumah. Masak makan udang, masak makan ketam kan. Tapi macam Ahmad cakap tadi lah, 3/10. Mana kata 3 daripada 7 orang tu memang betul-betul tak mampu lah kan. Yang banyak Ahmad baca lah, sampai ada satu keluarga di Tumpat, yang mana dia suami dia sakit, isteri dia tak boleh bekerja. Sebelum ni isteri dia kerja kedai makan, lepas tu anak dia umur 2 tahun, jadi isteri cuma bancuh teh-o je bagi minum sebab tak mampu nak beli susu. Jadi itulah member yang mana orang kata rasa berkemampuan sikit kan.
Orang kata apalah salahnya kita keluarkan sedikit lah daripada hasil kita tu untuk membantu orang-orang yang macam ni, yang tak mampu. Kalau kita tak percaya dengan mana-mana NGO kan, tak percaya pada siapa-siapa, kita boleh beli sendiri barang-barang dan pergi cari orang-orang susah tu, kita sumbangkan sendiri pada dia orang. Kita orang kata kita bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Jadi macam tu lah, kita bantu, kita tolong orang kan. Amin Nazrin, apa khabar? Fazal Abbas, ni sepupu Ahmad, lama tak nampak. Mat Zaidi, apa khabar? Tu yang amat terkilan lah kan. Kadang-kadang orang yang terlebih mampu pun Ahmad pun tak tahu lah, rasa macam terkilan lah kan. Rasa macam terkilan lah. Orang kata apa? Macam artis ni lah, artis semua kan. Macam artis semua ni pakai kereta besar-besar. Sepatutnya dalam keadaan suasana sekarang ni lah, macam dia orang ni satu job, satu lagu menyanyi saja pun dibayar 5-6 ribu apa semua. Mungkinlah dalam 3 minggu ni kau tak ada job, tak ada apa. Takkanlah dalam 3 minggu tak ada job ni kau nak jadi muflis, kau nak jadi susah. Sepatutnya kau orang yang berpendapatan tinggi macam tu lah yang boleh membantu kan. Orang kata kalau golongan-golongan artis ni dia bergabung, sama-sama artis yang senang menolong artis yang susah, jadi takkan ada masalah lah, takkan ada masalah. Masalahnya sekarang ni ya orang kata pemikiran rakyat Malaysia dia tamak tau, dia tamak. Bila dengar kerajaan nak bagi bantuan, sepatutnya kita rasa diri kita berkemampuan, kita seru pada kerajaan untuk bagi pada orang yang lebih susah daripada kita kan. Ini tidak, dia rasa dia tahu dia berkemampuan tapi dia masih nak juga benda tu, sebab dia rasa kalau aku tak dapat aku rugi, orang lain dapat. Tu yang amat tak boleh terima, tak boleh terima benda tu kan. Kita kalau kita rasa kita berkemampuan, kita teruskanlah hidup kita dengan kemampuan yang kita ada kan. Jadi kalau orang nak bagi bantuan ke kan apa kan, orang yang susah daripada kita tu biar dia terima, biar dia pun sama dapat jalani hidup dengan baik kan. KPP. Saya orang susah call terus Ahmad. Kadang-kadang saya sendiri pun terpaksa pergi merayu dekat pihak-pihak yang boleh beri sumbangan. Kadang kalau ada duit dalam poket saya guna dulu. Alhamdulillah. Tu satu benda yang baik aja. Alhamdulillah tu orang cakap kadang-kadang apa yang kita buat je, orang kata kita buat tu ikhlas tu, ada balasan dia je. Tu ya kita kata kita buat yang terbaik aja, kita membantu golongan-golongan yang susah kan. Jadi yang penting kita buat ikhlas, kita buat yang sebaik mungkin lah kan. Mat Zaidi, nasi lemak kedai merah buka tak? Kedai merah tak buka. Semua balik siam, lepas tu border tutup, tak boleh balik, tak boleh mai buka kedai musim PKP ni. Biasa. Ujung punya tapi dia ni separuh. Ya. Posu Sogun, apa khabar? Jadi hari ni Mak nak kongsi sikit figure kes COVID-19, coronavirus. Jadi kes keseluruhan lah yang diterima hari ni 3 hari bulan, sampai 3 hari bulan tadi lah. Ni dah masuk 4 hari bulan, 12.5 lah. Jadi 3,333 kes. Hampa rasa 3,333 kes ni sikit ke banyak? Hampa rasa sikit ke banyak? 3,333 kes. Pasal Ahmad bekerja hari-hari, Ahmad pergi sana, pergi sini kan. Ahmad rasa rakyat Malaysia ni, dia rasa benda ni tak ada apa tau. Dia rasa tak ada apa. Sebab kita ada buat sebuan, masih ada kedai kopi yang buka, orang duduk makan di kedai kopi macam biasa. Main Abang Mat lalu pergi bank. Tengok di bank pun dia orang tak ambil langkah-langkah pencegahan. Jadi
tak tahulah sama ada rakyat Malaysia tak dapat kesedaran, rakyat Malaysia dia tak tahu cara apa macam mana virus corona ni tersebar, ataupun dia orang ni saja buat-buat tak tahu. Amat lalu pi bank, tengok duduk macam dengan tak ada apa. Dia orang duduk beratur biasa ya, duduk di bank tu. Kan? Tu lah, amat pun kita nak marah pun ya bagi dia kata kan. Macam rakyat Malaysia ni dia tak ada kesedaran. Jadinya itulah 3,333 jumlah kes keseluruhan satu Malaysia hari ni, sehingga 3 hari bulan April lah. Sehingga 3 hari bulan April, yang melibatkan kematian 3 kes sehingga 3 hari bulan. Jadinya tadi Ahmad baru dapat info tambah lagi seorang mati di Hospital Kuala Krai. Jadi 4 orang lah mati hari ni, 3 hari bulan April ni. 4 orang dah meninggal. Pok Susogun, Assalamualaikum DJ ku. Waalaikumsalam. Apa khabar Pok Susogun? JKPP, banyak maklumat kalau seorang kesebar kepada 3 orang yang positif, boleh bagi kesan kepada 40K dalam masa yang pantas. Itulah kata. Benda ni dia hanya melalui sentuhan dan juga pernafasan. Kalau seorang tu dah terkena, dia duduk kontak dengan 4-5 orang, secara automatik benda tu boleh ada pemindahan dia. Itulah masalahnya sekarang ni. Yang apa Mak nampak, rakyat Malaysia kita ni tak ada kesedaran langsung tentang penyebaran coronavirus ni. Dia rasa macam tak ada apa. Mak lalu pergi bank, tak ada jarak 1 meter pun dia orang beratur macam biasa je duduk. Tak ada langsung jarak. Itulah kita susah. Dalam tu face mask tak pakai, hand glove tak pakai. Jadi itulah, Ahmad pun tak faham sama ada dia orang ni tak tahu cara penyebaran virus tu tersebar, ataupun dia orang sengaja saja buat tak tahu, ataupun dia orang ni saja keras kepala pasal dia fikir benda ni takkan ada efek apa-apa pada dia. Syafiq Mat Zahar, Nur Alia Abdul Fattah, apa khabar semua sahabat-sahabat? Syafiq Mat Zahar dia beritahu apa ni? Assalamualaikum bang, sihat ke? Stay at home. Itulah masalahnya. Syafiq Mat Zahar, sihat Alhamdulillah. Cuma penat. Syafiq bolehlah stay at home. I kena stay outside. Apa boleh buat? Nur Alia Abdul Fattah, salam Cik Mat. Waalaikumsalam. Pok Sugun, khabar baik DJ. Alhamdulillah tu yang nak dengar. Jadi kebanyakan semua member Ahmad sihat Alhamdulillah. Tak ada yang terkena jangkitan COVID, tak ada yang terkena coronavirus. Alhamdulillah. Satu perkara yang menyenangkan hati Ahmad suka. Ingat, hari ni saja bukan hari ni lah, dia sampai 3 April tadi dah 4 kes kematian. 4 kes kematian daripada 3,333. Sebenarnya ada penambahan lah, cuma tak diupdatekan. Jadi hari ni dia akan masuk update yang terbaru lah. Sebab tadi Ahmad rasa ada 12 kes baru. 3,333 tambah dengan 12 kes. Kan? Jadi yang sampai hari ni negeri pertama yang tertinggi lah yang ada penyakit ni, Selangor, negeri Selangor dengan 863 kes. Negeri tertinggi lah. Jadinya tu lah orang kata, ambil lah langkah berjaga-jaga, jaga diri kita, jaga keluarga, jaga anak pinak kan. Pok Susogun, khabar baik DJ. Alhamdulillah tu kita nak dengar. Syafiq Mat Zahar, thank you bang bekerja kerana kami. Alhamdulillah, terima kasih. Mat Mizan, Sofia, apa khabar? JKPP, kalau yang isu bank semalam, saya ada halau juga mereka. Siapa yang nak buat akaun boleh balik. Sebab server problem, jadi tak ada faedah tunggu dan berkumpul ramai-ramai. Baru mereka beredar. Alhamdulillah, saya MB. Ya, saya dah tahu lah isu tu. Jadi isu bank ni kadang-kadang dia orang ni pun masalah juga. Dia macam sebagai seorang penjawat awam, dia menguruskan benda tu. Dia tahu server down.
Dia boleh maklumkan pada staf lain untuk maklumkan dengan orang ramai yang beratur ni. Tak pun dia boleh maklumkan dengan Pak Gad yang ada dalam tu untuk maklumkan dengan orang ramai ni. Siapa-siapa yang nak buat account. Jadi sekarang ni server down. Sekarang ni line problem. Jadi tak boleh buka account. Jadi orang tak perlu tunggu berjam-jam. Orang tak perlu beratur-ratur. Jadi orang dah tahu benda tu, orang boleh patah balik. Orang boleh pergi buat urusan lain. Janganlah dah kau server down, kau dah line problem, kau diam, kau buat tak reti. Jadi orang duduk beratur berjam-jam. Orang duduk menunggu. Tambah-tambah dalam sekarang ni musim corona ni kan. Jadi orang akan marah lah, orang akan marah. Pengurusan tu, orang kata pengurusan kita tu kan, kita kena perbetulkan lah. Jadi Ahmad tak mau salahkan mana-mana pihak. Jadi bagi Ahmad, kita jadikan benda ni pengajaran lah. Yang mana rasa betul, kita betulkan. Yang mana tak betul tu kita perbetulkan lagi kan. Pok Sogun, rokok putus je masalah ni DJ. Jenuh duk isap downhill ni. Jadi satu untuk menyelesaikan masalah Pok Sogun senang cerita, isap rokok daun lah, senang rokok daun. Murah pun murah, senang dapat. Tembakau dengan daun banyak duk ada kan, tak habis-habis, tak ada siapa pun nak beli kan. Isap rokok daun lah, nak isap rokok downhill tak larat nak bayar. 17 ke 18 sekarang kan. Teruk lah. Mat Mizan, terbaik Bang Bayan. Ya, terima kasih. Tak terbaik lah macam ni lah. Kita kerja cari makan sikit-sikit. Sambil-sambil tu kita sembang-sembang. Kita nak bercerita-cerita sikit. Kita nak bagi info lah pada kawan-kawan. Selalu Ahmad marah. Hari ni Ahmad tak larat nak marah lah. Kita sembang, relax, slow-slow. Nak marah pun tak larat lah. Penat, sakit dada. Siang sampai malam kerja tak berhenti-henti kan. So kita cakap elok-elok lah kan. Pasal kemarin Ahmad ada terdengar lah satu nasihat daripada member. Dia beritahu kan, kalau kita nak nasihat orang, jangan guna bahasa kasar, tambah-tambah dekat Kelantan ni kan. Kalau boleh cakap lembut-lembut sikit. Betul, nanti beruk kan. Kalau kata orang kata suruh duduk di rumah tu, duduklah di rumah bodoh, betul lah kan. Jadi Ahmad dengar lah dia punya kata-kata tu. Memang lembut lah, tapi menusuk sampai ke dalam kan. Sophia jaga diri elok-elok ya. Terima kasih. J Jamsari John. J Jamsari John ni partner Ahmad. Kami orang kata kita sehari-hari berdiri atas jalan. Kita nak menyikat lah kemasukan orang awam ni. Dia pergi mari ni kita tak mau. Cerah Asraf, bos rokok saat mahal lah ni. Tu lah. Bagai dia kata, rokok semaga semua naik harga. Pasal apa? Dia punya alasan pergerakan dia tak boleh menghantar rokok. Sebab dia kata roadblock sana sini, sana sini. Tapi tak tahulah, selama ni pun dia buat perjalanan hantar rokok, dia tak pernah juga guna jalan raya. Selama ni dia orang buat penghantaran rokok, dia guna jalan tikus ya kan. Pergi mari. Cumanya mungkinlah strategi penjual rokok semaga ni kan. Dia tahu zaman sekarang ni ekonomi ni, jadi dia buat sorok sikit rokok dia. Lepas ni dia akan keluar hantar stok dengan orang kata apa, dengan harga yang berlainan lah, mahal sikit kan. Syarul Haikal, apa khabar? KAPP, saya lah tu guna bahasa kasar Abang Mat. YB pun saya sound jangan guna bahasa kasar aja. Demo kena guna bahasa lembut. Jadi kita senang kalau pergi jumpa dengan orang yang ni kita cakap bahasa kasar, orang akan marah kan. Jadi kalau kita cakap bahasa lembut, menatih berukmu, mungkin dia dengar kan. Dia kena nasihat dengan lembut, dia kena cakap dengan lembut kan. Betul tak bodoh kan. Kan. Abang mi botak nasi lemak. Ni sahabat kita Abang mi nasi lemak. Dia punya nasi lemak memang terbaik. Dia punya sambal nasi lemak dia punya paru goreng dia, ayam goreng dia terbaik. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat member yang lain, untuk musim PKP ni, jadi Abang Mi dia ada menyediakan orang kata apa, buat COD nasi lemak yang sedap, yang terbaik, area Pasir Putih. Jadi Mi boleh pin Mi punya nombor telefon. Kalau ada member yang nak order nasi lemak, boleh kontak dengan Abang Mi.
Dia punya nasi lemak memang terbaik. Nasi lemak dia memang terbaik. Mi botak, nasi lemak Wakaf Berangan, Pasir Putih. Boleh pin bagi dia punya nombor telefon. Kalau ada member yang rasa lapar tengah malam ke apa ke yang nak cari makan nasi lemak, boleh contact Abang Mi. Ni ada dia masuk dalam kita punya live hari ni. JKPP apa ni, happy tengok Ahmad kita tersenyum. Itulah orang kata menghiburkan hati yang penat, menghiburkan hati yang penat. Zulkifli Prime, apa khabar? Kita ni kadang-kadang ya lah, orang kata kita penat, kita sedih, kita tak larat. Tak ada siapa nak menghiburkan kita, hanya kita yang menghiburkan hati sendiri. Jadinya memang penat hari ni, penat. Asal lembik, pasal apa? Tadi Ahmad kerja siang, panas, betul-betul panas, tak tahan lah panas. Sampai Ahmad hari ni dah 3 live baju siang tadi, Ahmad tukar baju. Lepas tu balik rehat sekejap, 1 jam, 2 jam. Lepas tu malam turun lagi. Ni baru balik pejabat, rehat sekejap. Tu kata memang betul penat hari ni. Syafiq Mazhar, bang satu lagu. Lagu apa? Malam ni kita tak duduk dalam kita punya studio. Nak bagi lagu pun susah juga nak bagi lagu. Tunggu nanti kita balik Ahmad. Kalau ada masa insyaAllah Ahmad akan live dalam studio Ahmad. Lepas tu InsyaAllah kita akan on balik rancangan-rancangan kita. Tapi Ahmad dah buat plan lah untuk memperbaharui rancangan-rancangan kita supaya orang kata apa, dapat lebih bermanfaat lah pada sahabat-sahabat yang mana follow Ahmad kan. Kita nanti kita akan on balik insyaAllah. Tunggu selepas semua keadaan kita reda, masalah-masalah penyakit-penyakit ni beransur, insyaAllah kita akan live balik. Jadi dalam sibuk-sibuk ni pun Ahmad ada cipta buat satu lagu khas coronavirus. Jadi member yang belum dengar tu boleh lah view di wall Ahmad. Jadi Ahmad dah masukkan dalam YouTube Ahmad sendiri, Abe Mat Speka. Jadi member yang mana ni boleh view lah channel YouTube Ahmad Speka. Syafiq Mazhar, balik rehat Bang Bayan, mandi, sanitizer, cuci tangan. Tu lah nak balik juga, tapi sekejap tunggu rehat-rehat dulu. Kepala duk pening lagi kan, penat lagi. Kita nak start kereta balik pun jadi tak sedap lah. Tu rehat-rehat sekejap dulu. Tu sambil-sambil tu kita live sekejap, sembang-sembang dengan kawan kan. Tadi Ahmad dah bagi info sikit tau. Buat hari ni 3 hari bulan April, negeri yang tertinggi sekali lah penyakit COVID, Selangor Darul Ehsan, iaitu sebanyak 863 kes di negeri Selangor. Yang kedua di negeri Kuala Lumpur hari ni, sehingga hari ni 3 hari bulan, 543 kes. Yang ketiga Johor. Di Johor 416 kes. Jadi macam di Kelantan antara negeri kelima atau keenam yang tertinggi ya. Kelantan 137 kes. 137 kes itu yang belum diupdate. Yang hari ni positif ada 5 atau 6. InsyaAllah besok 4 hari bulan dia akan update lagi. Jadi daripada semua 3,333 kes sehingga hari ni 3 hari bulan April, 4 kematian. Jadi itulah Ahmad pun tak maulah nak marah-marah dah, tak mau nak kasar-kasar dengan sahabat-sahabat. Fikir sendirilah yang mana rasa masih nak menyambut lagi hari jadi tahun depan, yang mana rasa masih nak sambut anak baru lagi tahun depan. Cuba-cubalah jaga diri elok-elok kan, orang kata kan. Pakai face mask, duduk di rumah, pakai hand glove, selalulah cuci tangan, selalulah mandi guna sabun kan. Jadi kalau rasa macam cakap tadi kalau rasa masih nak menyambut hari jadi lagi tahun depan, kalau rasa masih nak tambah kuota anak lagi tahun depan,
Cuba-cubalah jaga diri anda dan keluarga anda. Amat tak larat nak marah dah, tak mau marah dah, tak mau maki-maki dah, tak mau apa dah semua kan. Kita nak cakap elok-elok kita nak beritahu elok-elok hari ni. Dengar, nak dengar, tak dengar, tu belakang cerita. Amat tak mau kata apa dah. Cerah Ashraf, Kelantan kita nombor 1, hot tak dengar kata kali. Tak juga Ashraf. Cerah Ashraf, tak juga. Semua negeri semua negeri sama juga netizen kita dia tak ada kesedaran tau tentang penyakit coronavirus ni. Sebab dia anggap coronavirus ni tak berbahaya. Dia orang bukan tak pernah tengok video-video yang disebarkan sebelum ni kan, yang mana orang yang dah pernah positif, macam mana masuk dalam hospital, macam mana sengsaranya dia orang dalam hospital kan, macam mana susah payahnya anggota kesihatan Malaysia nak memulihkan dia orang yang dah terjangkit ni kan. Tapi itulah bagi dia kata, bagi rakyat Malaysia ni, orang kata apa, dia tak kenal pada diri dia, jadi dia tak rasa benda tu. Dia tak rasa benda tu, dia tak ada ketakutan tu, dia tu. Syafiq Mat Zahar, apa ni, boleh pukul ke bang orang kalau langgar PKP? Boleh, tak ada masalah. Tapi hang jangan pukul kat tempat cerah, takut nanti hang pula masuk tidur dalam. Kalau nak pukul tu, hang tengok dia duduk kat tempat gelap tu, hang bagi kau-kau ya. Lepas tu biar dia tak kenal siapa hang, bagi kau-kau sampai patah kaki patah tangan pun hang bagi. Lepas tu hang cabut lari. Betul? Itu yang amat punya suggest tu. Pukul jangan duk biar. Tapi jangan bagi dia kenal hang waktu dia duduk kat tempat gelap ke kan. Bagi kau-kau yang duduk ada tu. Kan? Tidak pun dia lalu depan rumah hang lastik buat tak reti macam tu yang nak ajar manusia-manusia yang tak reti faham bahasa ni. Kan? Hari ni amat keluar, masih lagi ada orang yang duduk makan minum di kedai kopi. Allahu Akbar kata, bagi dia tak ada apa benda ni. Kita kadang-kadang Allah takut mikirkan masa depan kan. Kita takut. Kita mikir hidup kita ni dah lah amal ibadat kurang. Lepas tu kita ni masih ada tanggungan yang banyak kan. Kita ni orang kata yalah, mikirkan masa depan lah. Orang kata masih nak sambut lagi hari jadi tahun depan kan. Tapi tu masih ramai yang beranggapan tak ada apa benda ni, tak ada apa. Jadi dia merasakan yang insya-Allah dia takkan kena. Kan? Kita tak tahu siapa yang pembawa dan siapa yang akan menerima benda ni. Tu jagalah dirinya. Orang kata jagalah diri baik-baik. Kan? Mandi pakai sabun, cuci tangan selalu dengan sabun, hand sanitizer tu orang kata salah satu jugalah langkah pencegah. Ahmad tak tahulah benda ni sama ada daripada saintifiknya betul atau tidak. Sebab Ahmad ni tak apa bijak sangat dalam sains. Tapi apa yang Ahmad ada terbaca dalam internet mengatakan menggunakan hand sanitizer ni hanya mematikan 35% kuman. Yang terbaik kita gunakan sabun. Dia mematikan 90 ke 95% kuman. Jadi yang terbaik gunalah sabun selalu kan. Cuci tangan, sabun tangan. Jadi kalau Ahmad salah tolong betulkan ini apa daripada pembacaan Ahmad lah. Sebab Ahmad tak apa bijak sains sangat kan. Dulu Ahmad bijak ilmu hisab. Sampai kelar duk bijak ilmu hisab dulu. Sekolah Ahmad minat ilmu hisab. Sampai kelar bijak ilmu hisab. Tu yang sampai kelar ni duk ilmu hisab Syafiq Mazhar apa ni sekadar bertanya. Tadi Ahmad beritahu lah, hantar bagi, jangan duk biar kan. KPP. Lepas tu ada setengah negara mereka tembak terus dia. Lepas tu ada yang kena balun dengan cota, dengan rotan, tapi ramai yang berdegil. Ini yang Ahmad setuju jugalah. Ahmad setuju. Macam kita nak hukum tembak mati tu terlalu kejam lah bagi Ahmad, terlalu kejam. Tapi kalau kita gunakan kekerasan, sedikit kekerasan lah, macam kita memberi kesedaran dengan orang-orang, kita menggunakan rotan ke apa ke, yang tu Ahmad setuju. Bukan pasal apa, sebab manusia ni dia selagi dia tak sakit, dia takkan ada kesedaran tau. Jadi bila dia di rotan, dipukul,
baru dia akan rasa ada kesedaran dan ketakutan dalam diri dia. Kalau macam Filipina tu kan, yang keluar arahan, siapa yang melilau mata-kata tu boleh ditembak mati. Sebab apa? Daripada dia menyebarkan penyakit ataupun menerima penyakit ni, bagus dia mati awal kan. Itu bagi Ahmad terlalu kejam lah, terlalu kejam. Pasal kita tak tahu, kadang-kadang orang yang keluar bergerak tu kemungkinan dia ada kepentingan, ada yang patut dia usahakan kan. Bagi Ahmad. Cuma kalau rotan pukul tu Ahmad setuju. Sebab manusia ni kalau dia tak sakit, dia takkan ada kesedaran dalam diri dia. Dia kena ada sikit sakit, baru dia akan rasa takut dan dia akan rasa sedar. Yang tu Ahmad setuju sangat-sangat. Cuma ni itulah, negara kita ni terikat dengan undang-undang lah. Terikat dengan undang-undang. Yang mananya sekarang ni pemimpin kita masih ingin menjaga hati rakyat, ingin menjaga undi masing-masing, dan masih confused apa arahan-arahan terbaik yang perlu mereka beri untuk kita perketatkan, mengurangkan penyakit ni daripada merebak. Itu yang Ahmad nampak lah. Ni pandangan peribadi Ahmad. Tak tahulah orang lain kan. Hakim GP petang-petang nak pukul 7, ramai lagi budak-budak duk round motor ke kampung Sungai Petai ni. Boleh pergi sekat ke apa Mat? Boleh. Jadi kita macam ni lah. Yang terbaik kan kalau ni kita telefon balai polis lah. Telefon balai polis biar polis hantar peronda dengan anggota-anggota. Sebab kita ada dua tim task force untuk mencegah orang ramai yang keluar bergerak tanpa sebarang tujuan yang mustahak lah. Kita ada dua tim task force. Satu tim task force 10 orang. Dua tim ada 20 orang. Dia orang ni lah yang akan bertindak untuk menangkap atau apa-apalah yang berlaku kesalahan dalam musim-musim PKP ni. Yang terbaik, telefon je balai polis. Telefon balai polis. Kalau tak ada nombor telefon, Ahmad bagi 09 786 7222. Telefon balai polis terus. JKAPP dia beritahu apa ni, sabun paling berkesan, kalau jatuh jangan pungut. Itulah. Kalau di rumah jatuh tak apa pungut. Kalau di rumah sabun jatuh kena pungut, takut kita nanti terpijak tergelincir. Tapi kalau dalam lokap jangan pungut. Kalau sabun jatuh dalam lokap jangan pungut. Takutnya nanti bagai dikata lah kan, sendiri mau faham lah. Wisnu Kumar, apa khabar Wisnu Kumar? Semoga Wisnu Kumar sihat-sihat sejahtera. Jadi Wisnu Kumar, ada nak tanya sikit berkenaan satu member kita yang kata daripada pengangkutan Bukit Aman kan, yang kata positif coronavirus, yang meninggal hari tu kan. Apa cerita Wisnu Kumar? Ada apa-apa cerita ke tentang member kita tu? JKAPP, tapi saya tak setuju Ahmad yang pasal anggota yang rotan netizen tu. Saya rasa memang wajar anggota tu bagi pengajaran. Jadi kalau anggota tersebut dikenakan tindakan, memang kami rakyat Malaysia akan marah. Dia jadi macam ni je. Ahmad pun setuju dengan tindakan dia tu. Dia merotan budak-budak tu untuk bagi pengajaran, untuk bagi budak tu kesedaran. Macam Ahmad cakap tadi lah, rakyat Malaysia ni, kalau dia tak rasa sedikit sakit, dia takkan sedar tau. Dia takkan ada kesedaran dalam diri dia. Cumanya kita dalam PDRM ni kadang-kadang kita terikat dengan undang-undang lah. Macam Ahmad cakap tadi, kita terikat dengan undang-undang. Itulah kita katanya, sebab dalam Malaysia ni kita ada banyak NGO yang bijak pandai. Kita ada banyak lawyer-lawyer yang bijak pandai. Kadang-kadangnya isu yang kecil macam ni dia orang nak perbesarkan, dia orang nak politikkan untuk kepentingan diri sendiri, kan. Cumanya Ahmad cuma berharap lah pada pucuk-pucuk pimpinan tertinggi PDRM, sepatutnya dalam masa genting macam ni kita kena, orang kata apa, kita kena
kena bagi semangat lah pada anak-anak buah yang bekerja di bawah ni, bukannya menghukum kan. Kita kena bagi semangat pada anak-anak buah yang bekerja di bawah ni supaya dalam saat genting anak buah yang bekerja sampai 12 jam sampai 16 jam ni tak hilang semangat. Dia tak putus harapan. Dia bekerja 13 jam, bekerja 16 jam, tinggal anak isteri, makan tak tentu hala, tidur tak tentu hala, semata-mata untuk bekerja sama, orang kata apa, sebagai front line untuk menghapuskan wabak yang mengancam negara kita sekarang ni. Jadi sekarang bila isu yang kecil tu, kadang-kadang kita janganlah perbesarkan kan. Jadi amat merayu macam NGO yang di luar sana, lawyer yang bijaksana kan, yang arif apa semua tu kan. Tolonglah jangan politikkanlah benda-benda yang kecil ni untuk menjadi isu kan. Amat tak maulah benda ni. Kadang-kadang tolonglah, kasihanilah kami ni, orang kata apa, anggota-anggota bawahan ni yang tersepit. Kita pun ada masalah keluarga, kita pun penat, kita semua. Cuma kadang-kadang yalah, bila semua benda tu menguasai diri, kadang-kadang kita pun tak boleh nak mengawal emosi kan. Jadi tolonglah, jadi ambil pertimbangan sikit lah kan. Jangan kita sekadar benda yang kecil atas desakan politik kita ni nak menghukum. Jadi menjatuhkan semangat anggota-anggota untuk bekerja, untuk terus kita berusaha bersama-sama. Janganlah minta amat doakan lah kan. Wisnu Kumar, bukan positif COVID tapi sesak nafas. Pasal saya dipahamkan yang kata member tu dia positif COVID sebab tengok banyak yang pergi tolong menguruskan mayat dia itu semua kena kuarantin. Tu yang tanya Wisnu Kumar pasal kata member kan. Muhammad Roslan Ismail, apa cerita boleh? Pak Oden, apa khabar Pak Oden? Wisnu Kumar, biasalah meninggal time macam ni, viral positif COVID pula. Itulah sebab member lah yang maklum dalam grup, dia cakap kata positif COVID sebab dia bagi tahu ada anggota-anggota yang tolong pergi menguruskan mayat member yang meninggal tu kena kuarantin kan. Tuan Fadlin, apa khabar Tuan Fadlin? Ramzi Mizi, Amir Luz. Jadi itulah macam Mak cakap tadi lah. Ingat 3,333 kes hari ni 3 April. Kematian 4. Jadi yang diwar-warkan 3. Jadi ada penambahan. Satu tadi pukul 11.30 macam tu ada penambahan 1 kematian di Kuala Krai. Jadi 4 lah. 4 kematian lah. Jadi negeri yang tertinggi, yang orang kata banyak pesakit-pesakit positif COVID, Selangor 863 kan. Yang kedua Kuala Lumpur 543. Negeri ketiga Johor 416 orang. Kelantan antara negeri nombor 6 137. Jadinya hari ini amat dipahamkan ada positif 4 orang lagi. Cuma tak diupdatekan lagi lah. JKPP, kami rakyat Malaysia support anggota tersebut dan takkan biarkan mereka diambil tindakan. Kalau mereka dikenakan tindakan nanti akan kekurangan anggota. Ya, terima kasih je. Terima kasih kerana support member-member kita bekerja di lapangan. Terima kasih banyak-banyak lah. Mendoakan semoga semoga terdapat ramai lagi rakyat Malaysia yang berfikiran terbuka macam JKPP ni. Kan? Kita boleh menerima orang kata apa, sedikit kekurangan tu untuk kebaikan bersama. Orang kata. Muhammad Amirul, Kelantan kosong kan? Apa yang kosong tu? Kita tak apa faham lah. Kelantan kosong kan? Apa yang kosong? Muhammad Roslan Ismail, nak tidur dah. Aku 8 dah, main panas pula. Itulah. Ini Muhammad Roslan Ismail ni ada juga merupakan member, partner Muhammad lah. Kami sama-sama berperang di atas jalan raya dalam musim ni. Jadi kita nak menyekat perjalanan yang tidak penting. Jadi yang tak penting tu tolong-tolonglah. Jangan melilau sana sini, duduk di rumah. Bukan apa, kita kadang-kadang tak tahulah sebab Ahmad duduk di atas jalan raya kan.
Ahmad tengok kereta berderu-derau macam tak ada apa tau. Macam hari raya tau. Macam hari raya. Orang nak balik kampung. Time ni lah orang nak balik kampung. Time ni lah orang nak pergi ambil buah timun. Time ni lah orang nak apa. Yang paling sakit hati lah. Paling sakit hati Ahmad jumpa. Nak pergi mana? Saja nak jalan-jalan. Allahu Akbar. Betul sakit hatinya rasa. Seolah-olah kita ni bekerja ni macam dengan baruah. Macam baruah tengah jalan tu tau. Macam baruah tengah jalan. Kita tanya dia nak pergi mana? Saja nak jalan-jalan. Memang sakit hati ya. Ya, time tu orang kata apa, tangan ni rasa ringan ya ni, penampak Arab ni kan, rasa ringan, memang betul-betul ringan. Tanya Incah Roslan Ismail, dia tahulah macam mana ringan tak ringan kan. JKPP nak kosongkan COVID-19, boleh je sila patuhi arahan yang diberikan. Ahmad bagi tahu terus terang je. Masalah sekarang ni, bila sebut nama manusia, takkan dia boleh ikut arahan. Tu aja. Kecuali binatang. Binatang, kita pukul sekali, kita jerit sekali, dia akan ikut arahan. Tapi manusia ni dia tak reti ikut arahan. Dia takkan reti ikut arahan. Macam mana pun dia akan menyimpang. Dia akan membantah. Tu nama dia manusia. Sebab manusia ni, ya, bagai orang kata kan, dia dikurniakan akal dan fikiran. Tapi akal fikiran dia tu tak tahulah. Dia gunakan untuk apa dan dia letak di mana. Manusia ni dia tak reti nak ikut arahan. Tu nama dia manusia. Bagus dijadikan jadi binatang kan. Macam Kasim Selamat macam Kasim Selamat Allah, mak mertua aku, kenapalah kau dijadikan manusia kan? Kan lebih bagus kau dijadikan binatang. Pasal itulah orang kata P. Ramlee ni satu manusia yang jenius manusia yang jenius. Apa yang dia pamerkan, apa yang dia lakonkan terjadi di dunia nyata sekarang ini. Walaupun dah 30-40 tahun sudah kan. Sama lah macam sekarang ni kan, orang cakap kan. Nak beli belacan kena sengap-sengap. Kalau nak beli ganja, tak apa, ganja ada duty, ada cukai. Belacan tak ada cukai, tak boleh bising-bising. Itulah pemikiran P. Ramlee kan, P. Ramlee. Tapi bila kalau anda betul-betul peminat Tan Sri P. Ramlee, anda boleh fikirkan secara rasionalnya apa yang dilakukan oleh beliau 30-40 tahun sudah, hari ini memang realiti terjadi di dunia nyata. Ingat tu. Apa yang dilakukan oleh Tan Sri P. Ramlee hari ini memang berlaku di dunia nyata. Ingat tu. Jadi ni Ahmad nak bagi tahu lah member kan, jaga diri elok-elok, jaga keluarga, jaga orang kata apa, orang-orang di bawah tanggungjawab kita ni. Nurul Sazali apa ni, depa ni tak ada kesedaran Ahmad. Selagi rakyat macam ni memang susah nak turun angka tu. Kita sendiri mau sedar apapun terbaik pelayanan kita, cuba sehabis baik sampai ada yang dijangkiti. Semoga kita semua, itulah, terima kasih Nurul Sazali, terima kasih kerana menghargai para petugas frontliner kita. Itulah, sama-sama lah kita doakan kan. Kalau ada masa tu baca-baca Yasin sikit kan. Sama-sama doakan semoga rakyat Malaysia kita ni lembut hati. Reti nak duduk di rumah, tak reti nak melilau sana sini. Biar dia orang reti duduk di rumah, biar dia orang tak tahulah, apa kadang tak faham lah apa masalah dia orang kan. Beli rumah besar-besar, mahal-mahal, dalam rumah semua kelengkapan ada, tapi tak reti nak duduk rumah, tak reti nak duduk di rumah. Ahmad pun tak tahu apa masalah dia orang sebenar. Kalau nak dikatakan di rumah tu semua ada, dengan meja snooker, dengan PS2, dengan apa semua benda semua ada, tapi tak reti nak duduk di rumah. Ahmad pun tak faham apa masalah sebenar rakyat Malaysia kita ni. Dia macam Ahmad cakap tadi ya, sebut saja nama manusia, dia memang tak boleh ikut arahan. Dia suka membantah, dia suka membangkang. Itu nama dia manusia. Tapi kalau jadi binatang, sekali kita ketuk dia, lepas tu dia ikut, dia apa kita suruh buat. Itulah kata dia, beza manusia dengan binatang kan. JKPP. Betul tu, setiap apa yang disampaikan memang betul lah. Tidak je saya
sekadar berkongsi lah apa yang saya fikirkan waras oleh fikiran saya. Saya sekadar berkongsi dan bercerita, berseronok dengan kawan-kawan untuk menghilangkan penat lelah kita bekerja hari ini lah. Sekadar berkongsi cerita lah. Orang kata apa, kalau saya salah betulkan saya, tu je. Saya sekadar berkongsi cerita. Orang kata Tuan Azman Ismail, apa khabar tuan? Macam mana keadaan COVID-19 di Kuching, Sarawak tuan? Okey ke Sarawak sana tuan? Ramzi Mizi, Bang Mat, saya tak boleh balik Kelantan, duk Naratiwat. Apa ni? Risau adik dan mak dekat kampung, Gelang Mas, Pasir Mas. Macam ni lah Ramzi Mizi. Jangan kita banyak-banyak risau. Kalau kita risau pun takkan ada kesudahan. Kita sama mendoakan yang terbaik. Sekarang ni dunia teknologi, kita boleh video call, kita boleh telefon, kita boleh WhatsApp. Nasihatkan pada keluarga kita supaya jaga diri. Orang kata apa, banyak-banyak cuci tangan, banyak-banyak minum air masak, duduk di rumah. Jangan keluar rumah kalau tak ada benda yang penting. Hari ni Ahmad pergi masuk kampung lah, pergi jalan masuk kampung. Ahmad tengok dekat kampung petang tadi kan, makcik-makcik macam tak ada apa tau. Dia duduk depan beranda rumah, masih duduk membawang. 5-6 orang duduk depan rumah, masih duduk membawang. Tambah-tambah sekarang musim musim buah pauh ringit kan, buah pauh tu. Duduk menyicah makan depan beranda 4-5 orang. Macam tak ada apa. Tu kata kita sebagai manusia yang kita dah dapat kesedaran, nasihatkan pada keluarga kita, duduk di rumah, duduk dalam rumah, tak perlu berkumpul ramai-ramai. Ya, Ahmad faham, kadang-kadang orang cakap apalah, takkanlah tak boleh nak duduk bersembang dengan sepupu, sepapat, jiran sebelah rumah. Bukan tak boleh bersembang, tapi ini bukan masanya kan. Bila keadaan negara kita dah pulih, dah tak ada apa penyakit, tak ada apa, hang nak bawa kain baju pergi duduk rumah jiran sebelah pun pi lah duduk. Nak sembang sampai 3 hari pun sembang lah kan. Tak payah. Musim-musim lah ni jangan. Duduk di rumah sendiri. Buat orang kata apa? Buat kerja sendiri. Jaga keluarga kita sendiri kan. Jangan kita orang kata apa? Duduk buat kepala kita lah. Petang-petang duduk depan rumah, duduk bersembang, adik-beradik semua, sambil duduk menyicah pauh ringit apa semua kan. Apa tu semua orang kata susah lah. Bila yalah, kadang-kadang bila kita nak tegur pun bukannya orang yang tak berpelajaran, semuanya orang yang berpelajaran, orang yang ada pekerjaan penting kan. Tapi itulah, bagi dia tak ada apa, benda ni tak ada apa. Dia rasa benda ni takkan kena pada diri dia. Dia tak tahu. Dia tak tahu benda ni bila-bila masa boleh sampai pada kita kan. Ahmad tak tahu benda penyakit tu bila-bila masa boleh kena Ahmad kan. Ahmad pun tak tahu sama ada Ahmad ni sekarang boleh dah ada penyakit ke apakah boleh sebar pada orang lain. Sebab tu Ahmad sekarang ni bekerja, Ahmad tak duduk rapat dengan kawan-kawan. Walaupun kawan kita, Ahmad tak rapat dengan dia. Kita jauh-jauhkan diri. Pasal kita tak tahu siapa yang ada virus, siapa yang ada sakit kan. Tuan Ji Chan Melayudan, apa khabar? JKPP, okeylah Muhammad, saya nak beransur terlebih dahulu sebab nak kena siapkan database penerima bantuan fakir miskin. Nak kena ambil masa seminggu juga, nak kena set up. Okey je, settle je. Buat yang terbaik je. Ahmad doakan semoga kerja-kerja Munija ni berjalan dengan lancar, dengan sahabat-sahabat kita yang lain berjalan lancar. Dan Ahmad ucapkan terima kasih sebab Jah ada satu kesedaran dalam diri. Walaupun seorang anak muda, tapi dia ada kesedaran. Dia ada kesedaran untuk membantu orang kata rakyat-rakyat kita yang memerlukan bantuan. Walaupun dia bukan daripada pihak yang berwajib. Ahmad ucapkan terima kasih banyak-banyak. I respect you lah. So teruskan usaha-usaha murni anda tu. Buat yang terbaik lah untuk warga-warga kita yang memerlukan sumbangan lah. Kisha Dedi, apa khabar? Ramzi Mizi, Thailand dah keluar arahan apa ni? Engkau arahan keluar malam kena tangkap, denda 40,000 baht, penjara 2 tahun. Itulah. Sama juga macam kita Malaysia. Malaysia pun sekarang waktu pergerakan rakyat,
antara 8 pagi sehingga 8 malam. Sekiranya tidak ada perkara yang penting, 8 pagi sehingga 8 malam. Sekiranya tidak ada perkara yang penting. Kalau ada benda yang penting, yang munasabah, bolehlah dibenarkan. Kalau tak ada benda yang penting, tak munasabah, hanya di antara 8 pagi sehingga 8 malam. Dan sekiranya melebihi pukul 8 malam, boleh ditangkap dan dituduh di bawah perintah melanggar perintah kawalan penyakit berjangkit. Jadinya macam ni lah. Ahmad pun rasa dah lama kita buat, kita dah bercerita. Jadi Ahmad minta maaf banyak-banyak lah pada member yang mana ada terasa hati lah. Mungkin Ahmad ada cakap kasar ke, ada marah ke, apa ke. Cumanya Ahmad beritahu satu je lah. Stay at home lah. Duduk di rumah, jaga diri sendiri, jaga keluarga. Bantulah masyarakat kita untuk mengurangkan penyakit-penyakit berjangkit ni. Itu saja yang Ahmad dapat seru sahabat-sahabat kita di luar sana. Tolonglah bantu diri anda dan bantu kerajaan Malaysia untuk kita mengurangkan penyakit-penyakit berjangkit ni. Jadi Ahmad rasa nak minta beransur diri dulu sebab Ahmad pun nak siapkan sedikit kerja. Lepas ni nak balik berehat. InsyaAllah nanti ada masa kita jumpa lagi, kita sembang lagi. Okey. Assalamualaikum.